Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi, Lautan Madu Ilmu, syarah kepada hadis Sunan At-Tirmizi. Kita masih lagi dalam bab kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah, bab nombor 449, babu ma jaa fi musafahatil junub. Bab yang telah datang ia pada menyatakan berjabat tangan dengan orang junub. Dalam siri yang lepas kita ingat dah tak masalah mana kita duk? Masalah tidur dalam keadaan berjunub, masalah air mani kena ke kain kan, masalah sesah daripada berjunub kena ambil wudu. Sambung yang sini nak bersalam pula. Kita nak bersalam boleh ke tak boleh dengan orang berjunub? Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah akan hadis yang menunjukkan seorang Muslim itu suci tubuhnya. Orang Islam ni suci tubuhnya, sama ada ia di dalam keadaan berjunub atau tiada junub. Dia ada hadas besar ke tak ada hadas besar, orang panggil suci dari sudut tubuhnya. Cuma dia tidak suci dari sudut nak beribadat dan beberapa perkara ibadat. Manakala suci ia dalam junub, maka tiadalah apa menegahkan berjabat salam dengannya. Jadi kalau dia tubuh dia suci, kenapa kita tak boleh bersalam dengan dia? Kalau kotor baru tak boleh bersalam. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala itu, katanya. Tengok dalam kitab kita hadis 101. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junub. Qala fankanastu faghtasaltu thumma ji'tu. Faqala aina kunta aw aina dhahabta? Qultu inni kuntu junuban. Qala sallallahu alaihi wasallam innal muslima la yanjus. Qala At-Tirmizi hadisun hasanun sahih. Tanda para pelajar, hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Hadis ini telah dikeluar oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tengok terjemahan. Ia terjemahan pendek-pendek, kita baca. Terjemahan dia kata apa? Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa akan dia di jalan. Abu Hurairah duduk jalan, tiba-tiba Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak dah Abu Hurairah, dia kenal dah. Lagu mana jadi? Abu Hurairah datang daripada beberapa jalan. Padahal Abu Hurairah ketika itu dalam keadaan berjunub, hadas besar dia. Kali dia keluar nak cari air ke apa, Rasulullah, terkejut dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakala aku nampak Rasulullah dari jauh lagi, maka aku menyimpang daripadanya. Dia tengok Nabi sini, dia pusing ke lain, lari. Biasa kita hok lari ni kalau ada hutang, dia temari, tu hutang. Abu Hurairah tak mau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tadilah, sebab dia takut nak bersalam dengan Nabi. Lalu aku menyimpan dan tiada aku pergi berjabat salam dengannya kerana sangkaku, aku menyangka dan fahamku orang yang junub itu najis, tiada boleh bercampur dengan orang yang suci. Jadi Tuan Syekh ni dia terjemah bebas. Terjemahan sekali dengan huraian selalu. Capur tu. Tapi tak apa. Dia pergi, faghtasaltu, maka mandilah aku.
Abu Hurairah cepat lari pergi mandi. Kemudian daripada sudah suci aku, datanglah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi nak gimana. Sudah dia mandi, dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Abu Hurairah tadi telah dinampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyimpang daripadanya tadi. Dia nampak awal ada, tiba-tiba sembunyi. Pelik ni. Ada masalah apa? Manakala aku datang kepadanya, bila dia Abu Hurairah pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Ke mana engkau tadi?" Nabi tanya dia, "Abu Hurairah, gimana? Atau ke mana engkau pergi tadi? Aku nampak mari tiba-tiba hilang. Gimana?" Nabi tanya dia. Syak rawi. "Ya Abu Hurairah, gimana? Mengapa kamu tidak berjawab salam denganku pun dan tidak bersalam memberi salam bertegur sapa?" Itu huraian. Kenapa kamu tak mari salam aku? Tiba-tiba lari je. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qultu inni kuntu junuban." Ini dia panggil illah. Illah tu apa ni? In khanasta. Illah dia lari tadi sebab dia kata dia sedang berjunub. Jawabku bahawasanya hamba ada berjunub. Dalam kurungan dia, bagaimana mahu berjumpa dengan Tuhan hamba yang suci, ya Rasulullah, dan berjabat salam dengan Tuhan. Saya tengah berjunub, nak salam macam mana? Apakala didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan katanya yang demikian, lalu Nabi mengucap subhanallah. Nabi kata subhanallah. Innal muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan di sini. Dia kata subhanallah. Innal muslim la yanjus. Mana subhanallah ni macam satu kehairanan lah, pelik. Seolah-olah heran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan fahaman Abu Hurairah bahawasanya orang yang berjunub tiada boleh bercampur dengan orang. Nabi kata subhanallah, pelikmu ni. Maka sebenarnya bahawa innal muslim la yanjus, bahawasanya orang yang Islam itu tiada dia najis. Jadi kita orang Islam ni tidak najis, hayyan wa mayyitan, mati atau hidup tidak najis. Sehingga menjadi ia sebagai satu fahaman engkau orang junub tiada boleh bercampur dengan orang. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, pada bab ini ada riwayat juga daripada Huzaifah. Ada riwayat daripada Huzaifah, pernah juga Huzaifah berjunub, dia pun lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni. Dan juga hadis Abu Hurairah ini hasan lagi sahih. Para pelajar tanda hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Mana hadis itu sahih. Alhamdulillah. Masalah nombor 450, masalah berjabat salam dengan orang junub. Apakah hukumnya? Tadi hadis tadi jelas dah. Hadis tadi sudah jelas bahawa berjabat salam dengan orang junub ni tidak jadi masalah kan. Cuma ulama berbincang. Kata Imam Abu Isa, dan sungguhnya telah memperharuskan, mengatakan harus orang berjunub ni boleh bersalam dengan orang, ketiada seorang pun daripada ahlul ilmi pada berjabat salam dengan orang junub itu tidak harus, tak ada. Semua kata harus berlaku. Tidak kata kalau jadi junub gak jadi kotor, tidak. Dan tiada berpendapat mereka itu akan peluh orang berjunub dan orang haid itu salah, yakni najis. Tak ada orang ulama kata orang berjunub peluh dia ataupun haid, orang perempuan haid peluh dia najis sebab dia ni kotor. Istilah kitanya mari kotor. Kotor tu tempat lain, bukan di tangan kan. Bahkan memikir mereka itu, tanda sikitlah memikir macam mana. Tulis ayatnya barunya, bahkan ulama berpendapat, itu masuk memikirkan, berpendapat bahawa tiada najis tubuh orang junub, tak najis. Manakala tubuhnya tiada najis, maka peluhnya pun demikian juga tidak najis. Bila tubuh tak najis, peluh pun tak najis. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim pada bab jawazu naumil junub, bab harus orang berjunub tidur, dan telah ijma'
sepakat sekalian ulama atas bahawasanya badan orang yang berjunub dan peluhnya itu suci. Alhamdulillah. Kalau tidak penat kita, nah, waktu-waktu emergency mari tak ada nak mandi, tiba-tiba orang mari nak berjumpa. Sudah. Nanti doh Yang main tak payah nanti-nantilah, basuh-basuh tangan lagi berjumpa. Musim-musim Covid lagi senang, tak payah salah tangan. Nah, Assalamualaikum gitu ya. Masalah 451, orang Muslim itu suci waktu hidup dan matinya. Orang Muslim suci dia ketika hidup dan matinya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula hadis dalam masalah 449 tadi, hadis nombor 101 tadi, itu ialah asas yang besar pada suci orang Islam itu hidupnya dan matinya. Orang Islam ni hidupnya matinya suci sentiasa. Maka adapun tubuh orang Muslim yang hidup, maka iaitu suci ia dengan ijma' segala ulama muslimin suci. Hingga anak yang dikandung dalam perut ibunya itu pun suci apabila diperanakkan dia oleh ibunya, padahalnya ada atasnya air basah faraj. Ingat dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang lembapan faraj wanita ni, kotor ke tak kotor. Jadi dalam perbincangan kita kata lembapan itu tidak kotor, bukan najis. Kata ashab kita, ingat istilah ni, ashab kita tu maknanya kata ulama-ulama mazhab Syafi'i. Itu makna kata ashab kita maknanya ulama mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Ialah suci dengan ijma' kaum muslimin. Katanya, dan tiada datang padanya perselisihan yang ma'ruf. Lihat pada masalah 439 pada bab kenajisan basah faraj wanita. Kita bincang dulu. Dan tiada juga datang khilaf yang tersebut dalam kitab-kitab ashab kita. Ashab kita mana ulama Syafi'i pada kenajisan zahir telur ayam. Ni orang duduk sibuk ni. Zahir telur ayam itu pun tidak najis. Walaupun dia keluar daripada perut ayam. Dan seumpamanya, kerana bahawasanya padanya ada dua wajah, dua pandangan, menurut atas basah faraj. Kalau kata najis itu, najis lah ni pun. Pada tu orang duk tular gini, kita pergi makan roti canai itu, adakah telur tu dibasuh ataupun tidak? Jadi di sini para ulama duduk bahas tentang panjang perbahasan ulama. Dia pergi daripada anak faraj, pergi ke telur ayam. Ini dia panggil ilmu ulama tu, dia faham semua, dia kait belaka dengan isu-isu yang berkaitan. Inilah hukum orang Muslim yang hidup. Orang Muslim hidup, jawabnya suci, tidak najis. Baik, kita berpindah kepada masalah yang kedua, nombor 452, orang Muslim yang sudah mati. Hak hidup jelas suci. Yang mati macam mana pula? Hukum seorang Muslim yang mati dan kenyataan sucinya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula orang Muslim yang mati itu ada padanya khilaf ulama pada sucinya. Tengok, ada khilaf sikit. Bagi Imam Syafi'i pula ada dua qaul. Untuk pelajar-pelajar rekod, Imam Syafi'i dia ada dua qaul. Dia panggil qaul jadid dan qaul qadim. Mana pendapat dia hak lama. Sebelum dia pergi ke Mesir, itu dia panggil qaul qadim. Bila dia pergi Mesir, jadi qaul jadid, pendapat yang baru. Pasal itulah orang kata hukum ni boleh berubah apabila ada illah, ada sebab-sebab ataupun ada penemuan baru dari sudut dalilnya atau pendalilannya. Maka ia jadi berubah dalam masalah-masalah yang boleh diijtihadkan. Dalam masalah qat'i tidak, kan? Imam Syafi'i ada dua qaul. Bermula yang sahih. Ini Imam Nawawi ni rahimahullah ta'ala, dia ni orang panggil mujtahid dalam mazhab. Dia mengatakan bermula yang sahih daripada keduanya, bahawasanya orang Muslim yang mati itu suci. Alhamdulillah. Kalau tidak kita pergi sentuh mayat, kena basuh. Kotor? Tak ada kotor, suci.
Maka kerana inilah dimandikan dia. Kalau kita tanya kenapa orang mati kena mandi? Sebab dia suci, maka kita mandilah dia. Kalau kotor, benda kotor kita mandi, jadi suci ke tidak? Tak jadi. Itu asal dia. Maka benda oleh kerana dia suci, maka dia menerima mandian. Kalau benda suci mandi pun tak jadi. Maaf, kalau benda kotor kita mandi pun tak jadi, dia kotor. Ini jawapan dari sudut ilmiahnya. Jawapan budak-budak sekira tu. Dengan ada cerita budak nakal pergi tanya ustaz dia. Dia pergi kerusuh mandi mayat. Sudah mandi, dia kata ustaz ada soalan. Ustaz kata, pelikmu ni. Orang ceramah siap tanya soalan. Dia kata soalan saya, kenapa orang mati kita kena mandi dia? Oh, penak ustaz. Buka kitab pula, syarah pula. Habis syarah, budak ni sengih tu ke. Dia kata ustaz tak, jangan serius sangat. Kita ni kena senyum-senyum. Orang mati, oleh kerana dia tak boleh mandi sendiri, kita lah mandi dia. Allah, ustaz kata budak ni, alah, penat dia buka kitab. Itu jawab soalan budak-budak. Jangan duduk main dengan dia. Budak-budak ni kadang-kadang, kalau dia tanya, kita kena tengok muka dia. Mata dia nak ngaji ke, dia nak menguji. Kena tengok. Baik. Jawapan dari sudut ilmiahnya, kenapa orang mati diwajibkan kita mandi? Sebab tubuh dia tu, jasad dia pada asalnya suci, tahir. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kita bersabda dalam hadis pada masalah ini, innal muslim la yanjus. Orang Muslim tidak najis. Maknanya bila Muslim tidak najis, suci. Dia dua tu ya, najis, suci. Tak najis, sucilah dia. Dan telah menyebut oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hal keadaannya ta'liq. Pelajar-pelajar tanda. Ta'liq, dia Imam Bukhari ni ada dua. Satu, rawahul Bukhari fi sahih. Imam Bukhari meriwayat hadis dalam sahih dengan sanad yang muttasil. Qala al-Bukhari haddatsani sampai ke Nabi, itu dia panggil hadis Bukhari yang asal. Ada satu lagi dia panggil hadis mu'allaq. Mu'allaq ni Imam Bukhari gantung sanad. Dia tak kata siapa-siapa. Dia kata qala al-Bukhari, qala fulan daripada kalangan sahabat, ataupun qala Sa'id bin Musayyib, tentunya di kalangan tabi'in. Sanad dia tak bawa. Itu dia panggil hadis mu'allaq. Imam Bukhari bawa hadis tanpa sanad. Adakah dia sahih ataupun tidak? Semua tu dalam kitab Sahih Bukhari. Ulama hadis kata kalau dia bawa dengan ta'liq bi siratil jazmi, maka itu sahih. Kalau dia ta'liq dengan sirah yang tidak jazam, itu boleh dikaji. Tapi alhamdulillah, seorang ulama hadis namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia telah tulis sebuah kitab, nama dia Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq, 5 jilid. Khidmat Ibnu Hajar, dia ambil semua hadis yang Bukhari ta'liq dalam sahih dia bawa sanad semua. Alhamdulillah, semua hadis yang Imam Bukhari ta'liq dalam sahih dia semuanya muttasil. Kita kata alhamdulillah awalan wa akhiran. Jadi dalam hadis ini Imam Bukhari dalam secara mu'allaq dalam sahih dia kata al-muslimu la yanjus hayyan wala mayyitan. Nas. Bermula orang Islam itu tiada najis ia hidupnya dan tidak najis juga waktu dia mati. Inilah hukum mayat seorang Muslim. Kita berpindah pula kategori yang ketiga di kalangan manusia. Masalah 453, orang kafir. Yang tadi Muslim hidup, suci. Yang kedua Muslim mati, suci. Yang ketiga kafir. Kafir, tiadakah suci hidup dan matinya? Itu soalan, bukan jawapan. Orang kafir, adakah dia najis ataupun tubuh dia itu tidak najis? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula orang kafir itu pada suci dan najisnya
iaitu seperti hukum seorang muslim. Inilah mazhab kita. Apa makna? Dan mazhab jumhur di kalangan ulama salaf dan khalaf. Mana ulama salaf tu di kalangan orang sahabat tabi'in dulu, itu salah dipanggil orang dulu. Khalaf, ulama-ulama yang kemudian. Apa hukum? Orang kafir tidak najis, tubuh dia tidak najis. Kalau najis macam mana? Kita pergi salah dengan dia, pergi beli kedah, balik kena basuh dulu. Tangan dia najis. Jadi oleh kerana dia tidak najis, kalau kita salah dengan kawan-kawan kita yang non-muslim ni, salah dengan dia ke, kita pergi beli kedah dia hollow barang kita tak? Dia kata, Haji, ambil. Kita pergi air, tak payah duduk, balik basuh lah. Kalau tidak, balik basuh dulu kita. Oh, ni bekas najis ni. Tidak ada najis. Boleh je kita pegang. Itu dari sudut body dia. Kalau kita bersalam dengan dia, ataupun kita ambil barang dia, bersentuh dengan dia, tidak najis. Baik. Timbul persoalan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Tengok. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Lagu mana pula tu? Tengok tanda tuan-tuan. Surah Innamal musyrikuna najasun, surah At-Taubah ayat 28. Tanda. Kitab hak lama ni dia tak tulis nombor. Surah At-Taubah ayat 28. Bagaimana? Allah kata musyrik tu najis. Macam mana pula ulama fiqh kata tak najis? Maka hanya segala kafir itu najis, maka dikendaki dengan najis ini ialah najis i'tiqad yang dipeganginya, bukan najis body dia. Pegangan dia tu najis sebab dia mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dia kata Tuhan tu ada sekutu, Tuhan tu ada anak, maka dia najis dari sudut i'tiqad. Salam dia tak najis, tidak jadi masalah. Bukannya dikendaki akan anggotanya itu najis, seperti najis kencing dan tahi dan seumpama keduanya. Itu penjelasan yang cukup jelas. Jadi alhamdulillah tidak jadi masalah. Kita di Malaysia ni utamanya dalam masyarakat kita dipanggil masyarakat majmuk, yang kita berjiran dengan orang bukan Islam, berkawan, duduk beli di kedai dia, duduk macam-macam di tempat kita jumpa, boleh je kita salam, tak jadi masalah. Kecuali tangan dia kotor, itu cerita lain lah. Nampak tangan dia kotor. Kadang-kadang orang mari bisi, dia kata ustaz dia makan babi tu. Waktu dia nak keluar rumah dia tak makan dah, dia basuh tangan dah. Tidak ada pun riwayat siapa dia bersalah dengan orang kafir kena samak lah. Kita ambil kepada asal manusia tidak najis, sesalah masalah. Jangan duduk korek banyak kat kita ni. Pisah nak suruh cari benda-benda yang pelik. Tidak pernah kita. Baik. Masalah 454, masalah air liur. Kalau kita kata orang ni suci, body, air liur macam mana? Pula peluh macam mana? Kita ni kadang-kadang kita peluh salah dengan orang ke? Allah, tamu-tamu hak jenis salah berdakak tu. Gi makan rumah orang kenduri tengah hari, nyo mari peluk salah perak, mari sini kau tepe air. Gapo dia panggil peluh. Pasal tu lah kita ni kalau nak salah dengan orang, nak dakak-dakak tengok kita kata, tak? Kalau kita peluh jangan nak dakak orang. Tamu-tamu kita tengah hari pula. Allah, hak bau pula semerbak mari. Baju tuan guru kita comel, wangi molek, beratnya dakak dia. Penat itu. Macam mana? Biarlah tu dari sudut adab, dari sudut hukumnya macam mana. Ana tengok hak pelik benar ni muslimat kita ni. Orang muslimat ni trend baru hari ni, bila dia bersalah berakat belaka, cium pipi. Gak pipi ni ada hak ni lutut, ada hak apa bertepek hari muka macam insyaallah tak ada pasal. Baik. Air peluh, air liur, peluh dan air mata. Suci ke dia? Ini soalan 3. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, manakala sabit tetap hukum suci anak Adam itu, muslim ia atau kafir. Dah kita qara dah dia ni suci, maka peluhnya dan air liurnya dan air matanya suci. Sama ada ia berhadas atau berjunub atau haid atau nifas.
maka ini sekaliannya dengan ijma' ulama Islam. Alhamdulillah. Gak air liur pelik apanya tak? Moga kita sekali-sekala ada juga berlaku pertukaran. Kau tak berlaku? Itu dia. Kalau najis, tak boleh main tukar-tukar. Najis ni, mana boleh? Tapi kena ingat, benda tu bila duduk di tempat dia. Kalau duduk tu, jangan ada kutip. Orang tak ambil tu. Ni, ada orang duduk tular. Orang pergi makan kedai roti canai. Ya. Dia duduk guling roti canai tu, peluh dia titik kadang-kadang. Tak ada bergarai masih. Jadi kalau kita tak makan peluh orang, tapi makna kalau andainya bertitik peluh itu pun tidak dikira najis masuk dalam roti canai kita tu. Kalau tak makan roti canai ke, ingat ke peluh ni berasa lagu lain lah tu dah. Tak apa. Tidak najis. Alhamdulillah. Yang penting hukum dia kata tidak najis. Itu yang nak cerita. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi andai-andainya. Sama dengan air liur ni, orang tak minum air liur, tapi kalau ada titik itu tak apalah. Baik, selesai kita dalam masalah kenajisan manusia. Jawab dia manusia ni zahir dengan mati atau hidup tidak najis. Kita kata alhamdulillah. Dan juga termasuklah beberapa ciri-ciri dia, air liur dia, peluh dia dan air mata dia. Mana kalau ada orang menangis air mata kita pergi kesal air mata dia, tidak jadi masalah. Tak payah pergi basuh tangan. Alhamdulillah. Masalah 455. Ini penting. Masalah air liur juga. Masalah air liur, kain dan badan kanak-kanak. Hak tadi orang tua. Masalah 454 itu untuk kita, orang tua. Masalah 455 ni masalah air liur, pakaian dan badan kanak-kanak. Suci ke tak suci? Kata Imam Nawawi rahimahullah. Inilah jasa besar. Allah Ta'ala panjangkan umur Imam Nawawi. Walaupun dia mati umur 45 tahun lebih. Tak sempat kahwin dia. Sibuk dengan duduk mengajar, dengan mengarang kitab. Allah Ta'ala beri umur dia panjang, anak dia ramai. Tuan-tuan bayangkan berapa juta daripada Imam Nawawi sampai hari ini. Orang sebut nama Qala Nawawi rahimahullah. Orang dia kata Allah Ta'ala beri rahmat pada Nawawi. Kaya dia. Walaupun tidak ada anak, tapi anak-anak yang baca kitab dia ni semua berdoa pada dia. Rahimahullah Ta'ala. Tengok malam ni kita. Setiap malam, setiap kuliah kita, berapa kali Nawawi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala angkat darjat dia fid dunya wal akhirati insyaAllah. Kata Nawawi, bermula air liur kanak-kanak dan badannya dan kainnya, pakaian dia yang ditanggungnya itu ditanggungkan atas suci belaka sehingga diyakinkan najis, maka najislah. Kanak-kanak ni biasalah pakai budak-budak belacor air liur, kadang-kadang air hinguh tepek sini. Dah, budak-budak tidak jadi masalah. Kita anggap dia tu suci sehingga kita nampak di kain dia tu ada najis. Dia kencing tak basuh dalam seluar ke, keluar najis ke, baru kita kata budak ni najis. Apakala dihukumkan suci? Dengar ni. Apakala kita hukumkan budak tu suci, maka haruslah sembahyang pada kainnya. Mana kalau dia mari semaya dekat kita, tidak ada bau air kencing, tak bau hancing, tak bau kotor, najis, tak bau dia berak, sucilah tu. Dan boleh makan bersamanya daripada segala makanan yang cair. Kalau makan roti sebutus orang tak apa, ni makan hak cair, pasal jenis makan nasi dalam talam ke, makan sup sekali dengan dia celup tangan dalam tu nak kata apa. Apabila dicepuhkannya, tengok dia, dicepuh tu makna dicelup tangannya dalam tu. Budak-budak ni biasanya berak ambil dalam tu. Dan bermula dalil semua ini ialah daripada hadis ini. Innal muslim la yanjus, dan juga ijma' yang masyhur di kalangan para ulama, ijma' bahawa orang muslim itu tidak najis. Kita kata wallahu alam, itu kata Tuan Syekh. Abu Anas kata afallahu anhu wa an walidayhi,
Sekarang ni kita dengan anak-anak agak alergi. Terutama sekali setengah daripada masyarakat Melayu ni. Kalau duduk solat Allah Akbar, budak-budak mari dekat, begini lari. Menyenggil lagi dah. Setengah tu tolak budak pula. Berapa kawan tu. Walau hanya kanak-kanak mari tu nak solat. Bukan mari buat benda-benda yang pelik-pelik. Dia nak solat belah kita. Halau. Setengah daripada masyarakat. Laki-laki kurang sikit. Biasanya makcik-makcik ni hak backing sikit. Dengan budak-budak. Kita kata muslimin dan muslimat. Imam Nawawi telah menegaskan bahawa air liur kanak-kanak, pakaian dia, badan dia suci sehingga dibuktikan kotor. Apa kotor? Ni kadang-kadang ibu anak lama dah mengajar isu kanak-kanak kepada muslimin dan muslimat. Mula-mula anak balik dulu lagi kita bentang satu kertas kerja kepada guru-guru takmir negeri Kelantan. Pada masa itu kita dijemput. Di antara isu yang dibincangkan iaitulah masalah bagaimana nak menangani masyarakat kita ni terlalu orang panggil alergi. Takut sangat ke budak-budak ni. Budak mari dekat, jangan masuk saf, batal saf maya, putus saf. Kita mai putus saf. Puncanya kanak-kanak ni kotor, tak bersunat lah macam-macam. Kalau tak bersunat sekalipun, kalau dia ada kuluk tu duduk mana? Duduk tempat dia tu. Dia duduk kosek apa bagi dia tu? Nah, benda ni kalau duduk di tempat dia, dalam kelompok dia tu, tak keluar-luar, tidak jadi masalah. Cuma kita takhmin, duk khayal budak ni menanggung najis, menyebabkan sekali kita jadi benci budak-budak mari masjid, jadi was-was, jadi masalah. Ini dipanggil masalah. Jadi alhamdulillah dalam kitab kita ni sangat jelas. Kalau tuan-tuan nak tengok penjelasannya lagi jelas, tengok dalam video lama saya, tajuk dia hukum berkaitan dengan kanak-kanak. Khususnya ibu-ibu muda yang tak ada pengasuh, tak ada bibik di rumah. Macam mana ibu-ibu ni nak salat? Macam mana nak salat? Nak tunggu suami balik, pukul 5 baru balik. Habis nak maya zuhur bila? Oleh anak taknya tidur. Nak kata apa? Jadi cuma untuk menyelesaikan masalah ini, kita nasihatkan kepada ibu-ibu supaya lewatkan sikit. Salin pempoh anak tu, pakai baju dan lain, tu lambat sikit. Waktu dekat kita nak solat, contoh dekat dengan nak zuhur, kita mandi dia siap-siap, kan? Kita pakai dia punya pakaian, lepas tu kita solat. Kalau dia mari dekat, tak ada masalah apa. Kalau dia mari dekat kita, tidak jadi masalah sebab asalnya dia sudah dalam keadaan bersih. Dan kalau dia mari dekat pun, yang tak bolehnya kita tanggung dia, galah dia, itu tak boleh lah. Takut ada air kecil dia dalam pempoh sebagainya, tapi kalau setakat dia mari tepi kita, itu tidak menjadi masalah. Alhamdulillah penjelasan ini sudah jelas. Harapnya para jemaah boleh bertenang-tenang, beribadat cara baik. Kalau kanak-kanak mari ke masjid, suruhlah dia solat. Timbul lagi masalah, kalau solat kita nak letak di mana kanak-kanak? Zaman Nabi macam mana? Zaman Nabi susunan orang tua depan, kanak-kanak tengah, perempuan di belakang. Kan? Itu asal. Tapi adakah boleh kalau kanak-kanak ni kita letak di belakang, dia bergurau macam di tempat kita? Kalau budak-budak mari, Allahu Akbar, jadi pada permainan masjid, kita maya apa berasa lain macam, nak boleh kau sudah maya tu. Elok je ayah dia ambil. Kalau anak yang dah memayyiz, dia pergi sekolah dah, kan, darjah 1, darjah 2, dia tahu kotor, cuci, ambil tak sebelah kita, tidak jadi masalah. Ana sudah nukilkan 5 ulama besar dalam fiqh Syafi'i mengatakan tidak menjadi masalah kita letak anak kita di sebelah, liyata'allamus salah, supaya mereka belajar salat. Anak kalau duduk belah ayah dia tak gurau. Kalau duduk dengan geng dia belakang, masya-Allah tabarakallah, nyelopak sekali segala benda atas dunia lopak belakang. Adakah kita suka dengar macam tu? Atau kita nak didik anak kita biar melakukan solat dengan cara yang sempurna? Kita kata alhamdulillah. Baik, selesai masalah 455, wallahu alam. Kita berpindah kepada masalah 456. Tajuk dia masalah menghormati ulama dan orang yang berilmu. Masya Allah. Tuan Syekh kita ni rahimahullah, bila dia tengok hadis ni, dia kait semua. Hadis Nabi SAW bagaimana dia berinteraksi dengan sahabat.
Abu Hurairah memahami masalah ini silap. Dia ingat orang yang najis, orang yang junub najis. Maka Nabi perbetulkan. Ini kerja tuan-tuan guru, kerja murabi, kerja orang berilmu memperbetulkan apa yang silap. Kata Nawawi rahimahullahu taala, dan pada hadis dalam masalah ini, hadis 101 yang kita baca tu, hadis Abu Hurairah ini, itulah dalil atas kewajiban sunnah menghormatkan ulama dan guru-guru. Kita kena hormat pada guru-guru dan ulama. Tulis tepi kitab, guru, ulama dihormati tetapi tidak boleh disucikan. Guru dihormati bukan disucikan. Itu berbeza. Ada setengah ajaran ni, ajaran yang pelik-pelik ni, siapa mereka dipanggil takdis asyuh, mensucikan guru dia. Hak tu guru dia buat ni tak boleh tegur. Kalau dia buat pelik-pelik pun jangan tanya. Contohnya tok guru dia tak semaya. Pergi solat belaka, aku ni ahli hakikat, ahli makrifat, tak payah solat, aku niat solat, jadi dah. Nak tanya tak berani? Lah. Itu orang salah. Sebab guru itu dihormati selagi dia menjaga syariat, taat kepada Allah dan Rasul, tapi jangan disucikan mereka. Itu perbezaan yang ketara. Hendaklah kita bersopan dan berlemah lembut, lembut laku kita sopan, dan budi pekerti kita apabila kita berkedudukan, mana duduk dalam majlis bersama dengan para ulama, para guru dan beserta dengannya. Kita duduk dalam majlis, ada tok guru kita, ada syekh kita, ada ustaz kita. Janganlah buat seperti orang yang tiada mempunyai pelajaran. Sebagai orang ulu. Tu ayahnya kata orang ulu kita. Orang ulu ni makna orang darat lah. Orang-orang yang bahasa orang, kalau orang Arab dia panggil orang badui. Orang badui ni kasar dia punya adab. Jadi orang ulu kita. Dengan laku yang kasar dan cakap yang keras dan suka bertegang mereh, mana suka bertengking. Orang panggil bertegang orak leher. Bahkan biarlah ada atas sempurna sifat-sifat dan kelakuannya. Kata Imam Nawawi lagi, dan sungguhnya telah disunatkan oleh ulama kepada penuntut-penuntut ilmu, hendaklah memperbaikkan kelakuannya pada waktu duduk dengan guru. Kita duduk dengan ustaz kita, duduk molek. Biarlah suci dan bersih pakaian, jikalau buruk sekalipun. Pakaian buruk tak apa, bukan semua orang ada duit nak beli hak baru, kan? Pakaian buruk tapi bersih. Satu. Dan pakaian berketoping dengan janganlah membawa badan dan muka dan kaki tangan berkarak, berkumuh-kumuh. Allah, orang panggil bekos tak basuh, tak pergi mandi, bang busuk bangang mari duduk kat ustaz, jangan. Hilai dia nak mengajar. Ya, ataupun orang panggil tak suci, kotor kita ni. Dan pakaian berketoping dengan bermacam-macam benda menempeknya. Pakaian hak cemar lah, hak kotor. Ada setengah tu tidak cemar, pasal jenis tulis saya karut-karut. Pakai gambar tengkorok duduk sebelah ustaz tok guru. Nyanyi. Nah, hak rok dia panggil. Rok tu tempat apa, di kedai apa kita pergi pakai sebelah ustaz nyanyi ke dia. Jangan duk pakai hak pelik-pelik. Dan eloknya dibuang bulu-bulu yang disuruh buang. Mana kalau kita nak pergi jumpa tok guru ni, misal besarnya pada dalam mulut, andam dulu misal tu, comel-comel sikit. Jangan duk main. Kalau kita rambut panjang, ikat dulu rambut tu. Sikat molek, ikat. Baru comel, mari duduk jumpa sini apa. Jangan sampai rupa orang betina yang sudah bermisal berjanggut dibuang sama sekali. Jangan mentah kau syekh ni kata kena buat bulu, kita buat belakang bulu jadi macam orang perempuan, sekali dengan janggut tak ada lah. Tuan-tuan kena ingat, kenapa Allah buat laki-laki berjanggut, perempuan tidak berjanggut? Sebab apa? Nak beza antara laki-laki perempuan.
Ni kita ada janggut ke cukur budak nak jadi orang betina juga. Kenapa? Ni tu Syekh kata, jangan sampai kamu menjadi macam betina. Jadi hak janggut ada ke cukur. Minta maaf hak cukur malam ni. Kali ni jangan cukur. Sunnah kan janggut Nabi kata full liha. Simpan janggut. Hak kita suruh cukurnya misal, suruh cabut bulu ketiak, kita pergi cukur habis sekali dengan janggut-janggut. Langan, itu jadi orang betina. Tak. Tu Syekh kata, kalau saya tak kata dah takut dia marah. Buang bulu-bulu yang patut. Mana kita anda misal comel nak kerja tuan guru ni, rambut pun comel. Dan mahulah buang kuku. Potong kuku. Jangan ditaruh jengkal semacam Cina. Marah dia. Toke-toke ni setengah kuku dia panjang kan. Lah ni tak kira dah. Melayu ke Cina ke apa benda. Kuku panjang belakang. Tuan-tuan tulis itu. Yang bermakhluk yang berkuku panjang ini kucing dan seumpama dia. Sebab apa? Kucing dia tak ada pisau, dia tak ada apa ni? Tak ada motor. Kita ada pisau, ada gerpu, ada ni, kenapa hidup sibuk dengan kuku juganya? Kuku potong. Termasuk dalam sunanul fitrah. Sunanul fitrah potong kuku. Kita taruh juga kuku kenapa? Dan hendaklah jauhkan daripada membawa bau busuk dengan badannya hancing dan hamis bau kambing. Sudah jaga kambing, jumpa tok guru mandi tu, ataupun kita pasal jenis bau badan ni kita panggil ni. Sudah kita kerja kalau perlu kat bau busuk, pergi mandi dulu. Pakai bedak-bedak dulu sikit baru jumpa tuan guru. Itu dia panggil adab. Dan jauhkan daripada pakaian yang berkomoh-komoh, pakaian yang buruk, yang tak comel, yang benci semua manusia mendekatnya, dan lain daripada itu ada adab yang perlu kita ingat. Maka bahawasanya memperelok-elok diri sebagai suruhan syarak itu ialah setengah daripada membesarkan ilmu dan ulama. Ini adab murid dengan guru. Kalau kita nak pergi jumpa tuan guru, pakai comel-comel, bersih, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum jumpa Nabi, dia pergi mandi dulu. Cuma dia silap teknikal, salah faham tentang kedudukan orang junub itu diperbetulkan. Tetapi asasnya dia bersuci. Nak pergi jumpa tuan-tuan guru kita ni biar comel. Jangan duk mari serebai satu kalu gitu molek. Itu adab kita. Cuma masalah kita hari ni, dengar cerita ni. Kita dengan tuan guru, kita bercakap yang sedap. Saya hormat benar kau tok guru kita tu. Nah. Tapi kalau tuan guru ada sekali dengan kita, siapa dia lebih kuat cakap? Tuan guru ke kita? Itu masalah. Ana ni banyak kali dimasukkan ke dalam grup mazhab WhatsApp ni, grup WhatsApp. Dia masuk nombor kita masuk, dia pun tulis. Alhamdulillah sudah ada bersama dengan kita ustaz kita yang disayangi, ada. Siapa-siapa ada soalan, ada permasalahan, dipersilakan tanya. Tak ada 5 minit, pengak dia share dah benda-benda karut dia tu. Ini menghormati guru, termasuk menghina tuan guru. Kalau kita masuk dalam grup kita, kemudian kita duk buat benda tak tu kalu dalam tu, jangan dimasukkanlah. Buat susah orang tua tu, duk mikir kamu. Jangan. Pandai-pandai. Kita pun dia masuk lek-lek, kita keluar jelah. Tunggu buat apa kat situ, kan? Baik. Masalah 457. Masalah guru menegur murid. Ini tanggungjawab guru. Yang tadi adab murid dengan guru, sekarang ni tanggungjawab guru kepada murid. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis 101 tadi, itulah dalil hadis Abu Hurairah ini. Dia pergi mandi, salah anggap, maka Nabi tegur dia. Ya Aba, subhanallah, innal muslim la yanjus. Ya, ini hadis ini dalil atas adab orang alim dan tuan guru apabila nampak murid atau orang yang menurut katanya itu memperbuat satu perkara yang ditakutkan ianya menyalahi jalan yang betul, hendaklah ditanya akan dia. Tuan guru jangan marah dulu, tanya dulu. Kenapa buat macam ni? Tengok, Nabi tanya orang, ila aina, kemana mau pergi tadi? Aku tengokmu, lepas tu hilang. Kenapa? Tanya dulu. Dia panggil, boleh jadi ada masyarakat lain. Nah, dia mari nak salah Nabi, tiba-tiba sakit perut, lompat lari. Sesal masalah.
atau ditanya akan dia. Dan apabila tiada betul, dia bagi jawapan yang salah, dan memang ia daripada jalan betul dan menyimpang ia daripada jalan betul, hendaklah ditegur dan dikatakan, diajarkan kepadanya dan ditunjukkan supaya kembali ia kepada hukum Allah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sebagai pendakwah, ini muhasabah kepada para pendakwah, supaya murid-murid kita, anak murid kita perlu kepada nasihat. Kalau tidak, terjadilah seperti kata-kata yang masyhur. Ada orang kata daripada Sayyidina Ali ataupun lain ulama salaf, dia kata, iza sakata alul haqqi, apabila orang yang benar diam di saat orang-orang lain buat kesalahan, maka orang yang buat salah itu anggap apa yang dia buat itu betul. Ustaz tengok saya buat tadi, tak kaji tegur pun, okey lah tu, dia main okey tu, beratlah kita. Atatul Hana sendiri bila tengok murid-murid kita isap rokok contoh, kita akan tegur. Jadi demo pun isap rokok sembunyi-sembunyi, dia nusu alik tu sapah kita buat tak tahu yalah. Nah, pasal bila dia sembunyi bermakna dia tahu dia salah. Yang kita bimbangnya dia tak terasa kesalahan sebab ustaz tak tegur. Ini masalah. Masalah bila ustaz tak tegur, maka jadi masalah kepada kita. Kita anggap ini satu benda yang sudah betul, yang sudah benar. Banyak kes-kes seperti itu. Contohnya kita pergi majlis perkahwinan, tengok ada pak cik, dia panggil pa mak cik, pak cik mak cik kat atas rumah. Gapo dia pak cik mak cik ni? Gapo orang panggil? Ponda. Kita nak sebut pun ramai pak kita ni. Ponda duk jadi juru make up atas rumah. Kita kena tegur. Saudara, setakat saya duk kuliah di masjid ni, tuan ada sokmo depan saya. Takkanlah tak tahu benda ni mungkar, benda ni maksiat, benda tak baik. Orang laki-laki duduk dalam bilik anak perempuan kita, tegur. Ada seorang pakcik ni, saya malah sebut nama. Tengok kereta kita berhenti, durah dia mari. Salah. Maaflah ustaz, budak-budak lah belakang tu. Budak-budak belakang tu. Kata yalah tu ada pondek tu. Main budak-budak ni. Boleh kenal dah, sebab kita janji dah. Ada pondek aku lagi balik. Sanggup beli nasi buku kita daripada makan nasi dia. Kata pok budak buat apa? Pasal dia murid kita kena tegur. Bapak budak buat apa? Semua keputusan atas rumah ni kita yang bertanggungjawab sebagai bapa. Bukannya boleh kata budak-budak, kan? Itu tanggungjawab. Mana kalau guru tak tegur, di saat kemungkaran berlaku, nanti dibimbangi, orang kata, oh, okey je, ustaz tak tegur. Itu kita bimbang. Cuma tegur dengan cara baiklah, dengan uslub hasanah. Jadi di antara perkara yang kita rasa kena bincang balik, kena tegur balik, iaitulah kedudukan saf solat. Di waktu SOP, waktu PKP ni, pihak kerajaan buat mesti ada penjarakan. Ada penjarakan di antara kita dengan saf ada jarak. Tapi kita janganlah lebih jarak pula. Sehingga ada jemaah yang beritahu dia tak mau pergi masjid sebab jarak terlalu jauh. Betul ke dia? Sebab al-aslu, hukum asal salatul jamaah, Nabi kata istau sawu sufufakum, betul saf, rapat saf, hazu bainal manaqibi wal aqdam, rapat bau dengan kaki, rapat. Itu asal. Bila mari pandemik, mari Covid, maka pihak kesihatan kata tak boleh rapat sebab darurat. Mengikut dalam ilmu usul, dia kata ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu mengharuskan benda yang dilarang. Kita dilarang daripada sah jarak jauh kan, tapi oleh kerana darurat mengharuskan kita jarakkan sedikit. Setakat mana? Setakat yang diperlukan saja. Kita diibaratkan seperti perbuatan ini, seperti macam orang kelaparan, tak ada makanan, boleh makan bangkai. Dia boleh makan setakat saddur ramak, nak tutup kelaparan dia untuk dia berjalan pergi. Jangan pula orang lapar boleh makan bangkai, jumpa pula rusa baru mati, yang duduk semalam dengan BBQ lagi, dengan
sate lagi, itu lebih had, lebih SOP nama dia. Sama juga dalam masalah kita solat hari ni, para jemaah sekalian, kita jarakkan saus setakat yang diperlukan. Jangan lebih-lebih. Ini syariat, din hadza. Agama ini suruh kita rapat. Tapi COVID-19 suruh kita jauhkan sedikit. Kita jauhlah sedikit setakat mana dia panggil SOP yang paling minima boleh dijauh. Setakat tu ya kita ambil. Sebab kaedah kata ad-daruratu tubihul mahzurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu kita takdirkan setakat yang diperlukan, jangan lebih daripada itu. Jadi mudah-mudahan para jemaah sekalian kita murajaah baliklah sah-sah solat di masjid-masjid supaya jemaah lebih selesa untuk hadir berjamaah, dan kita pun insya-Allah tidak rasa malu nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Waktu kita makan rapat jik kata orang, waktu kita buat duduk main betapa aku dekat-dekat, waktu kita menghadap Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita rapat-rapat, terpaksa kita jauh-jauhkan lebih daripada hak yang diperlukan oleh pihak kesihatan, maka kita bimbang takut kita menyalahi SOP syariat, terpaksa terlalu tunduk kepada COVID-19 sehingga kita langgar SOP lebih daripada yang diperlukan. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan masuk bab masalah yang ke babu ma jaa fil mar'ati tara fil manam. Dalam hadis yang keempat, masalah 458. 400 tulis kitab kita tu 458. Gugur nombor 8. 458. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.